dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan fenomena panjang gelombang, yang mana kita akan tengok berkaitan dengan kuantiti-kuantiti fizik yang melibatkan pembelauan gelombang. Okey, jadi kita tengok berkenaan dengan 3 kuantiti fizik dahulu, iaitu V, F, lambda. Okey, yang ini semua berkaitan dengan panjang gelombang. Jadi kita tengok pada setiap satunya. Okey, kita tengok mula-mula sekali kita tengok pada lambda. Okey, lambda iaitu panjang gelombang. Jadi apa yang berlaku kepada panjang gelombang dalam fenomena pembelauan? Okey, jadi cikgu lukiskan dahulu dia punya fenomena pembelauan. Jadi contoh ini adalah muka gelombang, kemudian dia bertemu dengan suatu celah. Okey, dia boleh jadi sama ada celah ataupun tepi suatu penghalang. Jadi ini adalah celah. Jadi bila dia berlaku pembelauan, panjang gelombang dia tiada perubahan, ataupun kita boleh tuliskan tidak berubah. Okey, tidak berubah. Jadi kalau contoh dalam soalan kertas 2, anda diminta untuk melukis panjang gelombang. Jadi anda perlu pastikan supaya lambda dia, lambda sebelum dan juga lambda selepas lebih kurang sama. Maksudnya panjang gelombang dia lebih kurang sama. Jadi ini untuk yang pertama, panjang gelombang. Sekarang kita tengok pula pada F. F adalah frekuensi gelombang tersebut. Frekuensi gelombang. Okey. Jadi frekuensi gelombang juga tidak berubah. Tidak berubah. Okey, jadi bila tidak berubah maksudnya frekuensi sebelum dia sama juga dengan frekuensi selepas daripada berlakunya pembelauan. Okey, dan yang ketiga adalah dia punya laju gelombang. V adalah laju. Okey, jangan lupa V adalah laju, bukan halaju. Okey, laju gelombang, kena ingat. Okey, jadi laju gelombang juga tidak berubah. Tidak berubah selepas pembelauan. Maksudnya jika gelombang ini dia bergerak dengan pantas dekat sini, maka selepas ini pun dia bergerak dengan halaju yang sama. Okey, tapi apa yang berubah bila berlakunya pembelauan? Baik, jadi yang pertama adalah berkenaan dengan amplitude gelombang. Jadi amplitude gelombang dia akan berkurang. Okey, dia berubah dalam keadaan dia berkurang. Okey, berubah boleh membawa maksud meningkat, tapi untuk amplitude dia berkurang. Jadi maksudnya dekat sini kalau amplitude sebelum ini, amplitude sebelum, okey. Jadi amplitude sebelum berlakunya pembelauan dia tinggi, dan amplitude selepas berlakunya pembelauan dia akan berkurang. Maksudnya dia semakin rendah, dan amplitude ini dia berkait rapat dengan tenaga. Tenaga sesebuah gelombang. Jadi bila amplitude berkurang, maka tenaga pun berkurang. Okey, jadi dekat bahagian ini tenaganya tinggi, dekat bahagian belakang tu selepas berlakunya pembelauan, tenaga dia akan berkurang. Dan yang terakhir adalah arah dia. Okey, arah dia tidak ada simbol. Kita hanya gunakan anak panah, arah perambatan. Okey, cikgu lukiskan dekat bahagian atas inilah. Arah perambatan. Arah perambatan dia berubah. Okey, perambatan. Jadi macam mana dia berubah arah perambatan? Kalau kita tengok asalnya dia bergerak straight saja ke arah penghalang ini, dan selepas dia melalui celah, okey, dia akan bergerak ada yang ke atas, ada yang ke depan, dan juga ada yang ke bawah. Jadi arah perambatan dia berubah selepas berlakunya pembelauan. Jadi setakat itu saja untuk video ni. Jika anda ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bahagian bawah, dan jangan lupa untuk like dan komen, subscribe video ini, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.